تعالى عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. متفق عليه. Hadis masyhur. Hadis ini masyhur, biasa kita dengar. Hadis diriwayatkan daripada Amirul Mukminin Abi Hafs Hadrat Umar bin Al-Khattab radhiyallahu taala anhu. Dari segi silsilah hadis ini, riwayat hadis ini dipanggil hadis gharib. Hadis ini dipanggil hadis gharib. Sebab tidak dijumpai riwayat ini daripada orang lain. Hanya yang meriwayatkan satu orang sahabat saja, iaitu Hadrat Umar. Mana-mana pun kita jumpa hadis ni, kita akan jumpa perawinya hanya satu orang saja, iaitu Hadrat Umar radhiyallahu taala anhu. Jadi hadis ni hadis gharib asalnya. Tetapi kerana Umar ini, dia pernah berkhutbah membaca hadis ini di hadapan sahabat-sahabat. Di hadapan sahabat-sahabat, dan seluruh sahabat dengar. Dan tidak ada sikit pun keingkaran daripada sahabat-sahabat, menunjukkan mereka biasa mendengar daripada Nabi SAW. Jadi martabat itu, kita kata mana segi sanad dia tu, dia sebenarnya gharib, tetapi dia masyhur lah. Mana segi makna dia tu, dia masyhur, orang terima. Mana di zaman sahabat sendiri, mereka pernah mendengar, tidak menjadi kita kata kehairanan bila dengar Umar meriwayatkan riwayat ini, kami tak pernah dengar Nabi sabda. Tidak berlaku. Bahkan sahabat-sahabat semua mendengar riwayat ini. Beliau berkata bahawa aku telah mendengar baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, hanya saja amal-amal itu berserta dengan niat. Amal-amal itu berserta dengan niat. Jadi biasa terjemah mudah. Amal-amal itu berserta dengan niat. Jadi apakah maksud kita kata amal itu berserta dengan niat? Maka di dalam mazhab Imam Syafi'i rahmatullah alaih, bahawa amal itu dikira amal apabila dia niat. Amal itu dikira sebagai amal apabila diniatkan. Wa illa fa'adatan, kalau tidak niat maka dia menjadi adat sahaja. Maka seseorang di dalam ibadah, contohnya dia berniat, saya ingin mana membaca Al-Quran ini untuk mencapai keridaan Allah, maka itu menjadi ibadah. Menjadi ibadah. Tapi kalau tidak, dia menjadi adat. Menjadi adat, benda biasa kan. Maknanya mungkin itulah rutin, benda biasa. Dia pahala tu pahala. Pahala tu pahala. Tetapi kita kata untuk mencapai keikhlasan. Ataupun kita kata kalau amalan itu setengah-setengah amal, innama tasihul a'mal bin niyah. Sah amal itu hanya saja dengan niat semata-mata. Tanpa niat amal itu tidak sah. Seperti mana sembahyang, seperti mana puasa, seperti mana kita kata amalan-amalan yang lain. Kalau kita contoh, kita sembahyang, tidak ada niat, tidak ada niat, maka dia tidak jadi amal, dia tidak jadi salah, bahkan dia tidak diterima Allah Subhanahu Wa Taala. Dia tak terima. Jadi amal itu mana berserta dengan niat. Di dalam hadis ini juga mazhab kita, mazhab Imam Syafi'i rahmatullah alaih, mengatakan bahawa amal itu berserta. Sebab itu kita takbir kan, Allahu Akbar, niat. Takbir, Allahu Akbar, niat. Jadi di dalam amalan itu disertakan niat. Samalah kita berwuduk. Niat wuduk itu, yang mana yang fardu itu mesti sentuh air pada ketika membasuh muka, niat pada ketika itu. Mandi janabah, sentuh air pada mana-mana bahagian badan, niat. Jadi amal itu serentak berserta, berserta dengan niat. Kecuali satu amal lah, itu puasa fardu bulan Ramadan, dia tak dapat nak sertakan tu. Sebabnya satu riwayat yang lain yang datang daripada Nabi SAW, man lam yubayyitus siyam fala siyamalah. Sesiapa yang tidak berniat di waktu malam, maka
dia tidak dikira berpuasa besok harinya. Jadi kerana itu tak dapat nak yelah macam mana kan, dia nak mula masa itulah bila dengar azan dia, oh terus niat terus sama-sama puasa, tak dapat. Jadi tempatnya niat puasa itu di waktu malam. Itu kerana riwayat yang lain. Wa illa, kalau tidak, semua amal ini mesti serentak dengan niat. Itu satu, kita kata benda yang zahirnya berbentuk ibadah. Kalau benda yang zahirnya berbentuk adat, berbentuk keperluan, contoh kita makan. Jadi bagaimana satu orang makan, dia makan, benda tu adat, akan jadi adat. Yalah, lapar makan. Tetapi apabila satu orang berniat, saya makan ini mudah-mudahan, maknanya saya tidak lapar, saya kuat untuk beribadah kepada Allah Ta'ala, saya boleh beribadah pada Allah dengan khusyuk, itu dah jadi lain. Maka dia dah terkeluar daripada adat itu, mendapat ganjaran dia walaupun di dalam amalan yang berbentuk makanan. Walaupun dia makan, dia mendapat ganjaran daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, terkeluar dia daripada, kita kata, adat, dia mendapat ganjaran daripada Allah. Wa innama likulli imri'in ma nawa, dan hanya saja setiap orang itu akan mencapai apa yang diniatkan. Bagaimana niat seseorang itu, maka begitulah apa yang dia akan dapat. Kerana itulah tuan-tuan, puan-puan, anak-anak yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Ta'ala, kadang-kadang di dalam satu amal itu kita niatlah niat yang besar. Niat dia niat yang besar, bukannya niat yang baik itu macam-macam, berbagai-bagai. Contoh, satu orang dia duduk di dalam majlis ilmu. Ada orang duduk dalam majlis ilmu, dia kata saya duduk dalam majlis ilmu ni supaya saya tahu perintah Allah. Alhamdulillah, satu niat yang baik. Tetapi ada orang yang mana dia duduk, mudah-mudahan saya dapat pengetahuan, saya dapat tahu, saya dapat amal. Itu pun satu niat yang berbeza dah keadaan niat tersebut. Yang ketiga, ada orang yang duduk di dalam majlis-majlis ilmu, dia kata mudah-mudahan saya duduk, saya dengar, saya dapat tahu, saya dapat pengetahuan, saya dapat taufik untuk beramal, dan saya dapat taufik untuk menyampaikan. Maka nilai amalan dia tadi telah meningkat berganda-ganda dibandingkan dengan orang yang mana duduk niat nak tahu je. Dia duduk supaya kita tahulah, supaya kita tahu. Itu saja pun, mana dengan niat yang berbeza tadi, walaupun duduk dia sama, mungkin 40 minit, mungkin 1 jam, duduk yang sama, tetapi kesan daripada amalan tadi dengan kesan daripada niat itu saja telah, kita kata, memberi kesan yang berbeza di dalam amalan tadi. Mungkin orang yang niat tak tahu, tiba-tiba dia duduk kan, oh dah tahu dah. Dah tahu dah. Itu yang kadang-kadang dia terlelap dan seumpamanya, dia dah tahu. Tapi orang yang niat nak amal, walaupun aku dah tahu tapi belum sempat lagi beramal ni, dengar lagi, niat untuk beramal. Nak menyampaikan, kadang-kadang ni aku ni terlupa, jadi ingat, insyaAllah lepas ni aku nak menyampaikan. Itu dah, kita kata itu akan mempengaruhi tindakan seseorang. Dia dah menjadi berbeza. Maknanya perbuatan itu sendiri dah berbeza, maka ganjaran dia sendiri pun dah berbeza. Faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih, fa hijratuhu ila Allah wa rasulih. Sesiapa yang adalah hijrahnya semata-mata kerana Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya itu mendapat ganjaran daripada Allah dan Rasulnya. Mana dia itu dapat Allah dan Rasul. Siapa yang berhijrah kerana Allah dan Rasul, dia dapat Allah dan Rasul. Mana semua ganjaran, semua kebaikan, semua manfaat, keredaan Allah, semua dia dapat perolehi daripada niat tersebut. Dan daripada hadis ini, tuan-tuan, puan-puan, kita lihat Nabi SAW membawa datang misal, contoh. Satu, dia ada kenyataan dan dia ada contoh. Kenyataan biasa kita dengar, innamal a'malu binniyat, amal itu dikira dengan niat. Kalau tak ada niat, amal tu tak jadi, ataupun dia jadi adat. Tengok keadaan, tengok
situasi dan semua, dan orang tu akan mendapat apa yang diniatkan. Jadi Nabi membawa datang satu misal, dan misal ini adalah misal amalan yang paling besar di dalam Islam. Paling besar di dalam Islam. Mana satu contoh amalan yang Nabi tunjuk, walaupun kamu kerjakan amalan yang hebat ini, yang besar ini di sisi Allah, tetapi kalau kamu tidak ikhlas pun tidak mendapat ganjaran di sisi Allah. Bukan fizikal amal itu, tetapi apa yang ada di dalam hati. Nabi membawa datang misal bersesuaian dengan keadaan dan tempat. Nabi bawa datang misal yang paling besar, amalan yang paling besar itulah amalan hijrah. Jadi pada awal Islam, hijrah itu adalah wajib. Hatta tidak diterima iman seseorang yang tidak berhijrah. Orang Islam bila disebut sebagai satu orang Islam, bila disebut sebagai apa kita kata satu orang yang mengucap asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, satu orang Islam, maka tidak diterima keimanan dia melainkan dia berhijrah ke Madinah pada ketika itu. Pada ketika itu perintah Allah. Tidak ada alasan satu orang boleh meninggalkan hijrah. Tidak ada alasan. Bahkan itu adalah syarat penerimaan iman. Hijrah itu. Dan amalan yang besar ini, maknanya ditaklukkan iman dengan dia. Mana kamu tidak berhijrah, bagaimana kamu mengaku kamu orang beriman kalau kamu tidak hijrah pada ketika itu? Jangan tuan-tuan bawa pula zaman sekarang ni kamu tak hijrah, kamu tak beriman. Bukan. Itu nanti ada hadisnya, penerangannya di bawah. Jadi pada ketika itu ditaklukkan iman itu dengan hijrah. Jadi kalau kita lihat ayat Al-Quran, ayat yang Makkiyah, ayat yang Mekah, semua datang ya ayuhan nas, ya ayuhan nas, ya ayuhan nas. Datang ayat Madinah, semua ya ayyuhallazina amanu, ya ayyuhallazina amanu. Ya ayyuhallazina amanu itu antara tanda kita nak kenal lah ayat tu Mekah ke ayat tu Madinah. Ya ayyuhallazina amanu, itu tanda ayat tu ayat Madinah. Jadi itu maknanya hijrah itu menjadi satu alat penerimaan, satu batu loncatan penerimaan iman dia. Mana begitu besar peran hijrah dalam Islam pada ketika itu. Maka Nabi bawa datang misal. Tengok, sesiapa yang melakukan hijrah ini ikhlas kerana Allah dan Rasulnya, dia bukan pergi untuk capai sesuatu, dia melaksanakan hijrah kerana itu adalah perintah Allah. Kerana itu adalah perintah Allah, dia melaksanakan hijrah itu kerana itu adalah perintah Allah, maka dia akan mencapai apa yang Allah Subhanahu apa yang kita kata apa yang dia niatkan, iaitu untuk mendapat keredaan Allah, untuk kita kata Allah Subhanahu Wa Taala akan bagi semua. Itu janji Allah. Allah akan bagi semua kebaikan. Allah Subhanahu Wa Taala akan bagi semua manfaat. Jadi jangan kita niat kecil. Contoh dalam satu hadis Nabi bagi tahu, dalam satu riwayat dia bagi tahu siapa yang baca surah Waqiah, dia mana tidak akan ditimpa kepapaan. Riwayat tu ada. Jadi satu orang yang membaca, janganlah dia niat kenapa baca surah Waqiah waktu malam ni, supaya saya tak miskin. Rugilah. Bacalah dia kerana Allah, maka janji Allah tu pasti akan tiba. Mana niat itu kerana Allah, janji Allah itu diyakini. Tu beza tu. Niat kita, tindak tanduk itu kerana Allah, janji Allah nak bagi apa 1 huruf 10 hasanah ke, lepas tu Allah nak bagi murah rezeki, Allah akan hindar daripada kepapaan. Itu semua itu janji-janji Allah, itu diyakini. Bukan dibuat kerana itu. Bukan dibuat kerana itu kan. Ada orang kata kenapa baca Yasin ni supaya hajat saya dipenuhi. Tu betul juga. Tapi rendahlah niatnya. Bahkan bacalah Yasin kerana Allah, yakin pasti Allah selesaikan amalan kita, kerana Allah telah berjanji melalui lidah baginda sallallahu alaihi wasallam. Dan seterusnya, sesiapa yang berhijrah kerana dunia yang ingin ia capai ataupun wanita yang ia ingin nikahi, maka hijrahnya itu pergi kepada apa yang dia niatkan. Ini juga mana amalan yang besar tadi, sekiranya niat itu tidak kerana Allah, maka dia tidak dapat juga ganjaran daripada Allah Ta'ala, walaupun sebesar mana amalan pahala, amalan perbuatan tersebut, walau besar mana sekalipun. Jadi daripada sini juga mana satu riwayat dikeluarkan
masa kita belajar pun ustaz-ustaz kita selalu cerita, ada satu orang dia panggil, satu orang yang mana masa hijrah turun tu dia baru masuk Islam. Dia baru masuk Islam. Jadi dia tak kenal dia apa? Kita kata baru masuk Islam, dia tak nak hijrah. Dia tak nak hijrah. Dia kata susahlah hijrah ni. Tapi dalam masa yang sama dia berkenan dengan satu orang wanita. Dia berkenan dengan satu orang perempuan. Satu orang perempuan tu muslimah solehah. Maka perempuan tadi dia kata letak syarat, boleh, kamu boleh kahwin dengan aku dengan syarat kamu berhijrah. Dengan syarat kamu berhijrah. Jadi hamba Allah ni dia tak apalah, hijrah. Dia pun hijrah. Bila dia hijrah, dapatlah dia kahwin dengan perempuan tersebut. Jadi ada kena-mengena dengan riwayat ini. Sesiapa yang berhijrah kerana dunia yang ingin dia capai ataupun kerana wanita yang ingin dia nikahi, maka dia akan dapat apa yang dia niatkan. Cuma satu perkara yang saya nak tambah tuan-tuan puan-puan dalam perkara ni, mari kita lihat kebaikan yang ada dalam diri sahabat Nabi. Apa kebaikan tersebut? Baik, siapa sahabat yang kita kata, siapakah orang yang mana berhijrah kerana dunia itu atau berhijrah kerana wanita itu? Siapa? Soalan keluar. Orang semua kenal nama dia Muhajir Ummu Qais. Muhajir Ummu Qais, perempuan tu nama Ummu Qais. Orang semua kenal Muhajir Ummu Qais. Mana orang yang berhijrah kerana Ummu Qais. Orang tahu itu. Di zaman sahabat mereka tahu itu. Tapi bila diselidik, dicari kitab hadis, dicari riwayat-riwayat siapa dia Muhajir Ummu Qais, bila dicari tidak ditemui siapa. Siapa Muhajir Ummu Qais? Tidak ditemui siapa. Kenapa? Sahabat radhiyallahu taala anhum ini ialah orang yang begitu menyembunyikan keburukan manusia. Orang yang begitu menyembunyikan keburukan manusia. Benda yang buruk itu tidak diucap. Sekadar untuk peringatan, dia peringatkan, Muhajir Ummu Qais. Siapa dia tak ditunjuk? Inilah Muhajir Ummu Qais. Nama dia fulan-fulan-fulan. Tak. Hatta sahabat yang meriwayatkan pada tabi'in dan seumpamanya, tak pernah tabi'in tu tahu siapa yang dikatakan Muhajir Ummu Qais itu, tidak diketahui siapa orangnya. Jadi sahabat ini begini orangnya. Dia tidak, mana kita kata, menceritakan ataupun menghebohkan keburukan orang lain. Bahkan dia orang yang kitman. Dia tutup. Benda nak tutup, keburukan orang. Keburukan ni ditutup sehingga tahap begitu. Jadi kita akan jumpa insyaAllah di dalam hadis-hadis yang lain bagaimana sahabat ini tidak bagi tahu pun siapa. Kadang-kadang maknanya kita kata berlaku sesuatu perkara yang tidak elok kan. Berlaku perkara yang tidak elok. Maka dalam riwayat akan datang rajulun, satu orang lelaki berkata pada Nabi sekian. Dia akan datang dari riwayat itu, dia tak kata pun berkatalah Sa'ad sekian di hadapan Nabi. Tidak. Bahkan dia akan kata satu orang lelaki berkata di hadapan Nabi, kerana mereka menyembunyikan keburukan. Ini yang dikatakan kadang-kadang bila terlihat satu orang yang mana terlihat najis, maka adalah tidak bijak. Dia kata pada orang lain najis, jumpa orang lain najis, jumpa orang ketiga najis, jumpa orang keempat ini najis. Adalah benda yang kita kata tidak bermanfaat. Sedangkan tindakan yang sepatutnya yang terbaik ialah dia nampak najis, dia bersihkan. Dia bersihkan tempat yang mana asalnya tadi najis, sekarang telah pun bersih. Boleh orang duduk, boleh orang semayang, boleh orang, maknanya kita kata duduk tanpa mana terkena najis. Najis tetap berpindah. Itu tindakan yang dilakukan oleh sahabat-sahabat Nabi SAW. Jadi saya tutup, mana kita kata hadis ini dengan satu soalan berkenaan, kita kata satu soalan tauhid yang ada kaitan dengan hadis ini. Sebab tu saya suka kalau cerita, bila kita sebut satu hadis, apa pengajaran tauhid kita boleh ambil dari situ, apa pengajaran fiqh kita boleh ambil daripada situ, apa pengajaran, maknanya daripada sudut-sudut yang berbeza itu. Jadi satu soalan berkenaan dengan tauhid dilontar, ditanya bagaimana, dia kata
satu orang yang beriman kepada Allah Ta'ala 60 tahun. Dia beriman kepada Allah 60 tahun. Lalu Allah Ta'ala memberi kepadanya kebaikan selama-lamanya di syurga. Dan bagaimana satu orang memaksiati Allah, mengkufuri Allah 60 tahun, umurnya 60 tahun. 60 tahun dia mengkufuri Allah, 60 tahun dia memaksiati Allah, tiba-tiba Allah mengazab dia selama-lamanya. Dan dalam Al-Quran apa semua dibagi tahu bahawa satu hari di akhirat 1000 tahun di dunia ataupun 50,000 tahun. Soalan dilontar, bagaimana? Dia kata di mana? Tu. Nampak kita kata sepatutnya dia rasa dia bijak lagi lah. Dia rasa sepatutnya orang beramal baik 60 tahun dapat 60 tahun cukuplah. Orang beramal buruk 60 tahun azab 60 tahun cukuplah. Nampak benar tapi tak benar. Nampak soalannya benar tapi tidak benar. Yang benar kan tuan-tuan, akidah kita boleh tercabut atas perkara tu. Mana mempertikaikan, kita kata, mana kehendak ataupun ilmu Allah mempertikaikan banyak perkara lah di situ. Ada kaitannya. Ada kaitannya. Jadi dijawab dengan hadis ini. Dijawab dengan hadis niat. Dengan hadis niat. Kenapa? Ialah satu orang yang beribadah mentaati Allah Ta'ala itu 60 tahun. Sekiranya dia dipanjangkan umur sehingga sampai 1000 tahun, bahkan 10,000 tahun sekalipun, memang dia akan kekal beribadah mentaati Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan sekiranya satu orang yang memaksiati Allah Ta'ala 60 tahun, sekiranya diberi umur kepada dia 1000 tahun atau 10,000 tahun, dia akan kekal di dalam memaksiati Allah, mengkufuri Allah, walaupun sebanyak mana umur yang diberi. Jadi kalau kita lihat orang yang kufur, apa dia kata? Dia kata umur masih muda, umur masih panjang, umur masih panjang, nantilah. Kalau 1000 tahun diberi, 1000 tahun dia akan habis untuk mengkufuri Allah Ta'ala. Maka adakah kita kata tidak wajar? Jadi wajar. Maknanya kita kata daripada situ Allah Ta'ala mengetahui. Allah Ta'ala mengetahui perkara yang berlaku, telah berlaku, akan berlaku. Di dalam pengetahuan Allah Subhanahu Wa Ta'ala itu, maka dia diazab mengikut, kita kata, keadaan di situasi itu. Sekiranya ada kebaikan dalam diri seseorang, macam mana pun akan akan dibawa datang kebaikan tersebut. Walaupun di akhir-akhir hayatnya akan dibawa datang kebaikan itu, kalau ada kebaikan tersebut. Kalau tidak ada, memang maknanya kalau tidak ada, memang sampai kesudah takkan ada. Contoh dia umat Nabi Nuh alaihi salatu wasallam, apabila didoa, wa qala Nuh rabbi la tadhar 'ala al-ardi min al-kafirin dayyara innaka in tadharhum yudillu 'ibadaka wa la yalidu illa fajiran aw kafara. Dari Nabi Allah Nuh berdoa, dia kata, wahai Allah, wa qala Nuh, wahai Tuhanku, jangan tinggalkan di atas permukaan bumi ini satu orang pun, satu keluarga pun, satu rumah pun bagi orang-orang kafir ini. Kenapa? Sekiranya kamu tinggalkan, mereka tidak akan melakukan perkara lain, melainkan mereka itu akan menyesatkan manusia. Mereka itu akan menyesatkan manusia, dan mereka itu tidak akan melahirkan zuriat-zuriat, melainkan zuriat yang kufur kepada kamu. Manakala dari keluar zuriat selepas itu, semuanya yang akan kufur, yang akan menyesatkan. Jadi Allah Ta'ala balas, Allah Ta'ala bagi, Allah Ta'ala hancurkan, binasakan. Tidak ada kebaikan. Jadi jangan ada orang kata, kenapa Nabi Allah Nuh doa, patutnya doa lah hidayah. Tidak ada. Telah dihancurkan Allah Ta'ala. La yu'mina min qaumika illa man qad amanah. Itu perintah Allah, itu ayat Allah turun kepada Nabi Allah Nuh sebelum itu. Tidak akan beriman lagi dah selepas ini. Jadi Nabi Allah Nuh doa. Berbeza dengan keadaan baginda sallallahu alaihi wasallam. Kita lihat tu, mana merentasi masa baginda sallallahu alaihi wasallam ketika dibaling di Taif. Ketika dihalau di Taif, Nabi itu dibaling 10 km, Nabi lari, orang baling batu 10
10 km dengar bunyi macam senang kan. Maknanya baling batu, Nabi dibaling batu macam 2-3 biji dia bunyinya. Tapi riwayat dia kalau kita belajar 10 km Nabi tu berlari, dikejar oleh budak-budak Taif ini, dibaling batu. Maka bila berdoa, ya Allah, ashku ilaika du'fa quwwati wa qillata hilati wa hawani 'ala nas. Ya Allah, aku adukan kelemahan aku, kurangnya hilah aku, kurangnya aku dapat tarik hati orang. Kurang. Bila dihantar malaikat untuk musnahkan itu, musnahkan apa? Kaum Taif itu. Untuk musnahkan kaum Taif itu, apa Nabi Allah jawab? Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam jawab. Dia kata, sekiranya mereka ni tak beriman, aku berharap satu masa nanti anak cucu mereka beriman. Dan itu memang benar. Itu memang benar. Datang daripada kabilah Taif ini satu orang yang dikenali sebagai Muhammad bin Qasim, telah membawa Islam daripada tanah Arab kepada benua India. Benua India memeluk agama Islam di bawah Muhammad bin Qasim rahmatullah alaih. Orang yang mana cucu cicit orang yang baling Nabi sallallahu alaihi wasallam itu, keturunan orang yang membaling Nabi, tidak menerima Nabi di Taif itu. Ada kebaikan di situ, tidak berlaku, tidak diazab, tidak dimusnahkan. Ada lagi akan datang kebaikan itu. Sama juga masalah kaum Daus. Apabila Ammar bin Tufail mengadu, wahai Rasulullah, doa hancurlah itu kaum Daus, hancurkanlah. Mana Ammar bin Tufail itu dihantar oleh Nabi untuk berdakwah di Daus, di kabinet Daus. Balik lepas berapa tahun balik, wahai Rasulullah, doalah hancurlah Daus ni, tak ada orang nak beriman dah. Nabi doa, Allahumma hdi Dausan, Allahumma hdi Dausan. Tak keluar doa bencana itu. Tapi apa berlaku? Akhir hayat Nabi, 4 tahun sebelum kewafatan Nabi, datang kabilah Daus. Di dalamnya ada Abu Hurairah radhiyallahu taala. Dalamnya ada Abu Hurairah. Allah Taala yang mengetahui perkara yang akan datang dan bertindak dengan hikmah pengetahuan Allah Taala. Jadi orang tidak boleh mana berhujah. Satu orang kata, kenapa diazab selama-lamanya sedangkan bersalah 60 tahun? Kenapa diberi kebaikan selama-lamanya sedangkan buat baik hanya 60 tahun? Tidak. Mana tidak, kita kata soalan itu, mana kita, soalan masalah sebenarnya. Tak boleh. Mana kita tak boleh kata begitu, sedangkan itu di dalam pengetahuan Allah. Sekiranya dia hidup selama-lamanya, dia tetap akan kekal mentaati Allah. Dan sebaliknya begitu juga, orang yang buat maksiat ini, sekiranya dia bagi hidup selama-lamanya, dia tetap akan memaksiati Allah, mengkufuri Allah Subhanahu Wa Taala. Wallahu alam bisawab. Jadi saya rasa setakat itu sahaja pada kuliah saya pada pagi ini, apa yang saya sampaikan pada tuan-tuan, puan-puan. Jadi mudah-mudahan saya sendirilah yang dapat manfaat, saya sendirilah yang dapat amal, dan kita sama-sama doa minta hidayat daripada Allah supaya kita dapat ambil iktibar, amal dan sampaikan pada orang yang tidak hadir dalam majlis kita. Kita sudahi majlis dengan tasbih kifarah. Subhanallah bihamdihi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.